jadi cemari menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bumi yang dibicara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan warganet. Okey, bertemu lagi kita pada petang Jumaat yang penuh barakah ini untuk membincangkan isu ataupun topik yang kita dah war-warkan daripada dua hari yang lalu, iaitu topik foto cantik, teknik atau sekadar rakam. Okey. Topik ni agak menarik sebab kita menjemput kita punya sahabat daripada Pusat Internet Komuniti Kemunting, yang mana kita semua kalau dalam Perak ni memang kenal lah saudara Irwadi ni. Dia memang buat foto ataupun buat video memang terbaik. Jadi kita nak jemput beliau untuk bersama-sama kita untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan fotografi. Tanpa membuang masa, kita ingin menjemput saudara Irwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Balkis. Apa khabar Wadi kat sana? Sehat, Alhamdulillah. Syukur nikmat di petang Jumaat yang indah ini. Okey, apa cerita COVID dekat sana, Wadi? Okey, dah kurang ke, dah hilang ke, dah terhapus ke, macam mana? Okey, selama ni yang kita dengar kat Taipei ni COVID ialah zon Taipei dalam keadaan zon merah kan. Tapi COVID yang berlaku di Taipei itu adalah kluster tembok. Kluster tembok ni makna dia tak terdedah kepada public sangat. So dia kira orang kata benteng tu dalam penjara di dalam ISA tu. So benda ni Taipei je nampak macam zon merah, tapi bila dalam tembok tu kira under control lah daripada benteng penjara ni. So tak ada apalah untuk komuniti kat sini. Seperti biasalah sebab COVID tu tidak, pandemik tu tidak merebak kepada orang ramai lah. Hanya banduan saja. Jadi tak adalah nak takut sangat seperti diwar-warkan kuarter merah, takut nak pergi. Bila dengar komuniti Taipei tu orang tengok macam, oi betul ke komuniti belah masyarakat Taipei ni zon merah kan, tapi sebenarnya tak lah. Tak sebagai, kalau berita tu datang tu tengok dulu kes kluster jenis macam mana kan yang berlaku, under control oleh kementerian atau tidak. Okey, apa aktiviti Wadi dekat sana sekarang ni? Dekat PIM ada banyak aktiviti ataupun aktiviti secara personal ke? Okey, dalam masa pandemik yang berlaku di Kemunting Taipei ni, kita tetap meneruskan pembelajaran secara online dan coaching secara personal kepada komuniti tetap diteruskan. Kita punya silibus tetap dijalankan di PIM. So masyarakat yang datang tu kebanyakannya yang ialah memang tiada keperluan internet yang orang kata line yang tak berapa kuat di rumah sebab Taipei ni selalu hujan. So kita akan buka juga secara personal coaching, maknanya kita conduct audience ni, masyarakat komuniti ni secara online lah, one to one kepada diorang. Masih lagi kita mengajar walaupun dalam keadaan yang orang kata critical zone merah ni. Okey Wadi, kita tanpa membuang masa, kita nak teruskan kepada topik kita hari ni. Foto cantik, teknik atau sekadar rakam. Okey Wadi, first kali kita nak tanya Wadi, betul ke foto cantik ni disebabkan teknik atau sekadar rakam? Okey, foto cantik ni kan, topik ni agak bagus. Terima kasih. Pertama kali saya berterima kasihlah kepada pengurus PIM Felda Lasah, iaitu merangkap sifu saya ni, Balkis. Balkis, terima kasih. Saya panggil dia Kis, Balkis kan, sedap sikit nama tu. Orang selalu panggil Intan dan saya panggil Balkis kan. Okey, banyak yang saya belajar melalui pusat internet ni. So bila kita mengajar orang, kita sendiri terbiasa untuk belajar daripada kita yang ajar orang tu. So ilmu ni berkongsi-kongsi maknanya kita bila ajar orang kita dapat ilmu balik kan.
So ilmu ni memang tak puas kan, ilmu ni tak puas, tak mencukupi. So kita sentiasa memerlukan orang, orang memerlukan kita, so kita bertukar-tukar ilmu. Itu lebih cantik lah. Di hari yang mulia ni, hari Jumaat ni, benda-benda sedekah ni pun kita, kerohanian sedekah ni pun kita kena ajukan. Dalam fotografi juga, ilmu-ilmu ni kadang-kadang kita mencurahkan ilmu ke orang ni, kita akan dapat ilmu yang lebih. Sebab macam sebagai manusia ni, kita pergi ke rohanian mula-mula, kerohanian fotografi ni. Maknanya kita ni sebagai mangkuk tau. Kalau kita dianugerahkan orang kata ilmu-ilmu yang baru ni, kita sekadar mangkuk. Kalau kita penuhkan mangkuk ni, kalau kita tak curah pun, mangkuk ni akan berlimpah juga. So lebih baik kita limpahkan awal-awal, kita cedok dan beri ke orang supaya kita datangkan air yang baru atau ilmu yang baru. Itulah sekadar perkongsian kerohanian ni kan. Ilmu tu begitulah dia punya sifat dia kan. Okey, berbalik kepada foto cantik teknik atau sekadar rakam ni. Terima kasih topik ni. Saya dalam fotografi ni mungkin dalam agak 14 tahun lah. 14 tahun juga semasa saya belajar di Universiti Kuala Lumpur, MFI di Bangi. So saya terlibat secara tak langsung kerana abang saya ialah fotografer, fotografer juga. So memang masa tu kami adalah part time lah, buat part time fotografer, kahwin, lepas tu minat sekali. So pada mulanya hanya kami membeli satu DSLR dan berkongsi 2 orang untuk tangkap gambar kahwin. Itulah antara detik momen yang masih ingat lagi kan. Satu DSLR berkongsi 2 orang untuk bayangkanlah kita tangkap gambar kahwinan. Sekejap kalau abang saya tangkap, lepas tu saya tangkap seterusnya. Itulah pada mula-mulanya. Detik mula-mula kita mencuburi bidang fotografi ni kan, kita dapat job kahwin. So datangnya sampai ke akhir ni, last kita untuk masa dan keadaan yang semakin laju ni, 2020 ni, orang dah tertaksuk kepada gadget iaitu phone. Phone datang dari pelbagai rupa, phone datang sebagai gadget dan rupa, berbagai upgrade dan isu yang baru. So megapiksel yang baru, kelajuan yang baru. So kita terpaksa akur dengan keupayaan gadget ni dan kita pun terlibat secara langsung untuk menangkap gambar-gambar yang orang kata komen yang biasa, keluarga, family, okey. Ini adalah bersesuaian dengan masyarakat kita yang sentiasa bersama gadget mereka masing-masing. So lebih baiknya dijadikan gadget ni untuk kita merakamkan detik-detik yang baik, detik-detik momen-momen yang ada di sekeliling kita ya, dengan menggunakan gadget. Kalau kita dulunya nak bawa DSLR ni susah kan, besar, kos lagi, itu antara profesional dan orang kata bila protokol kita guna DSLR lah. Kiranya kalau kita jenis sosial ni lebih baik kita menggunakan gadget. So gadget pun dah canggih, semakin laju, dia punya pixel pun semakin cantik, okey. Hanya menggunakan handset. Kebanyakan sekarang ni saya menggunakan handset je untuk menangkap gambar yang ada di dalam profil-profil saya, media sosial saya sekarang ni hanya menggunakan handset je. Tapi untuk foto cantik teknik atau sekadar rakaman ni, okey, sekarang ni penuh dengan filter kan, penuh dengan filter. Tapi saya nak cuma sentuhan tu macam mana pada awalnya kita nak dapat foto yang cantik tu. Okey. Foto yang cantik ni lahirnya daripada kita punya mata yang melihat cantik ni, kita nak tune mata kita. Yang awal ni pada mata kita ni. Pada mata kita ni kita boleh tune awal ni gambar supaya kita dah kebiasaan tengok cerita-cerita yang angle-angle yang cantik, cerita-cerita Mat Salleh yang cerita-cerita yang cantik, angle-angle yang cantik. So mata ni kita akan dah biasa dengan tengok benda yang cantik. Lepas tu warna yang cantik, warna tu kalau orang sekarang gunakan filter lah kan. Ada warna-warna fantasi, ada warna, tapi kebanyakannya masih ada kekal orang nak warna-warna yang basic. Orang kata orang mempertikaikan, yang ni guna filter, guna filter boleh lah. Tapi walaupun guna filter, kita ada kalanya orang menangkap gambar ni, kita nampak gambar tu macam keras, dia tak macam boleh mendamba hati tau. Okey?
Okay Kes, dia tak boleh mendamba hati. Dia tak boleh menangkap, menjiwai gambar tu. So angle-angle tertentu adalah dipetitik beratkan bila masanya kita mengambil sudut-sudut ni. Okay. Okey, soalan dia lagi, perlu ke kita menggunakan telefon mahal untuk menangkap gambar? Perlu ke? Tak kali ada telefon baru yang kata dia punya spesifikasi dia cantik, kita pun mula tukar beli baru. Perlu ke? Ataupun telefon tu tak perlu mahal pun. Sebenarnya atas teknik kita sendiri. Okey, kebanyakannya sekarang ni ialah orang mengejarkan yang paling baru, yang paling latest, orang akan grab dululah untuk mendapatkan revolusi handset tu sendiri, dan pengikut-pengikut yang taksub kepada gadget ni akan membeli. So keupayaan handset ni kalau untuk macam fotografer, dia melihat daripada segi untuk mengambil gambar lah kan, secara detail lagi okey. Okey, cukup sekadar handset yang mempunyai boleh tangkap gambar kan, boleh tangkap gambar, dan ada tool yang tersedia dalam handset. So pada mulanya apa yang perlu, teknik yang pertama sekali adalah pemburuan. Fotografer ni memerlukan pemburuan gambar tu perlukan pengorbanan. Macam kita, kalau kita nak tangkap gambar yang cantik, yang sedia maklum, sebab kamera ni dia punya fungsi adalah menangkap cahaya, tahu tak Kes? Dia menangkap cahaya. So kita kena mencari cahaya yang betul-betul pure ataupun yang betul-betul asli. Untuk kita tak boleh, walaupun kita ada lighting semua, tapi kita cahaya lighting tidak boleh lawan cahaya ilahi ni. Itu dalam tu. Maknanya pemburuan cahaya tu macam di negara kita ni, pagi adalah cantik. Kegebuan warna pagi tu adalah cantik. Selepas hujan, pada malam hari selepas hujan, pagi tu mungkin akan jadinya awan yang biru yang cantik. Betul. Mungkin langit akan bersih sebab malam tadi hujan. Okey? So perkara-perkara begitu perlu dititik beratkan. Untuk fotografer memang dititik beratkan. Atau disiplin perlu ada. Untuk pemburuan gambar ni bagi saya, waktu yang cantik untuk Malaysia ni kadang-kadang pada waktu pagi. So lepas subuh tu, sebelum matahari naik, kita kena standby lah. Kita kena standby. Walaupun saya kalau pergi overseas ke, tak kira Terengganu ke, pagi-pagi lepas subuh tu mesti tunggu matahari nak terbit. Tapi tak semestinya rezeki kita pada hari tu. Mungkin besok. Kadang-kadang matahari timbul suam kuku je Kes. Perlu kesabaran tu. Orang tak tahu macam mana kita satu-satu gambar tu. Orang tahu kita pakai filter, tak. Sebenarnya pemburuan yang pertama tu perlu, disiplin yang pertama tu perlu. Lepas tu kita tengok pula pembacaan bila di pulau tu kan, bila di pulau atau di hutan, cahaya di tengah-tengah 90 darjah daripada kita. 90 darjah mana straight lah, mana cahaya matahari tu di tengah-tengah, di atas kepala kita. Makna dia kalau cahaya tu mencukupi untuk menembusi kegelapan yang ada di muka bumi ni, dan kita menangkap cahaya yang ada tu, makna tu dia akan dapat cahaya yang cantik lah, menyeluruh. Okey, pada satu objek yang kita tangkap. Okey, lagi satu cahaya yang bagus adalah cahaya bila menunggu matahari tenggelam. Okey. Matahari tenggelam. Makna pemburuan cahaya matahari tenggelam ni cantik dia adalah, orang kata bila dia punya golden tu, dia punya warna keemasan tu bila matahari tenggelam tu, itu adalah pemburuan yang baik jugalah. So selain itu banyak lagi ya, itu secara basic lah orang kata antara 3 waktu ni untuk kita mencari waktu yang sesuai untuk tangkap gambar. Okay Kes? Okay. Wadi rasa telefon kita sekarang ni boleh tak melawan kecantikan kalau kita ambil gambar melalui kamera DSLR? Boleh tak dia sekarang ni? Okey, dia ada kelas tersendiri daripada gadget ni dengan DSLR. Dia ada orang kata kedetailan dia sendiri untuk bila untuk
secara formal atau apa official untuk kita tangkap gambar ni kita perlu pakai DSLR lah. Yang penting lah kenduri kena pakai DSLR untuk kita dapatkan pixel yang cantik, betul, detail, besar bila kita framekan atau kembangkan benda tu kena pakai DSLR lah. Memang itu adalah rules dia lah. Sebab ketandingan gadget ni dia boleh ke tahap DSLR punya detailing dia tu boleh sampai, tapi tak setanding DSLR lah. Okey. Tapi kalau ada yang anak-anak muda sekarang kan dia macam berminat nak menceburi bidang fotografi, tapi dia tak ada kamera DSLR. Dia cuma ada telefon sahaja. Boleh tak agak-agak dia sebenarnya menceburi bidang fotografi? Oh, memang boleh. Cara tu pernah digunakan. Ada fotografer yang cuba orang kata bukan melawan arus, kira mencabar diri dia untuk memberi satu art seni ni daripada sudut kaca gadget ni, pakai gadget. So benda tu terbukti menjadi boleh. Untuk orang kata untuk perkongsian sekadar untuk album tu boleh dijadikan gadget ni sebagai ni lah. Kalau untuk menandingi DSLR tu agak sukar lah sebenarnya kan. Tapi untuk kegunaan informal ni boleh dibolehkan. Okey, apa itu megapixel? Lalu kan kita dengar megapixel kan, kadang ada orang tak tahu apa maksudnya. Dia tahu beli telefon tu telefon tu ada 23 megapixel semua, tapi dia tak tahu apa maksud dia megapixel tu. Apa benda sebenarnya? Okey, kalau megapixel ni maksudnya dia kalau dia ungkapkan lebih detail dia, secara orang kata megapixel ni dia punya kelajuan dia untuk menangkap sesuatu lah. Maknanya dia punya kekuatan dia, kelajuan dia untuk menangkap kalau dalam fotografi ni untuk menangkap satu detail tu, dia punya kelajuan, kekuatan dia, itu panggil megapixel dia lah. Okay. Ada tak beza kalau kita nak teknik lah, kalau kita tangkap gambar potret dengan pemandangan? Ada tak beza? Macam mana beza dia? Kalau potret ni dah ada fokus ke, dah ada bokeh belakang ke, macam mana? Macam mana nak menjadi? Potret ni selalunya kalau kat handphone ni, potret ni kalau blur belakang kan, dia cukup. Potret ni perlukan dithering yang tepat untuk menangkap satu objek tu secara center. Maksudnya dia pegun lah, maksud gambar tu. Ada satu objek secara center, potret kan. Okey. Potret tu secara center kita nak boldkan sesuatu objek atau human tu, manusia ke, objek tu ke, kepada satu center dan dipotretkan. Kalau jarak okey. Jarak tu terpulang bila jauh, kalau jauh tu bila orang kata, orang panggil landscape kan. Bila jauh dijauhkan. Okey, kalau potret tu dia ada jarak yang tertentu untuk menampakkan dia secara potret lah. Sampai bila handset dia kata bila ada potret tu dia akan sekarang ni automatik dia akan blurkan sendiri potret tu ke belakangan. Background tu ada nampak blur-blur, nampak tak nampak je kan. Tapi dia nak fokuskan kepada satu objek yang di depan saja. Dipotretkan. Okey. Kalau macam pemandangan pula, boleh tak kita melawan arus kalau cahaya lah? Maksudnya kalau cahaya tu daripada cahaya matahari tu daripada depan kita, lepas tu dari situ dari sudut yang ke depan tu kita nak fokus ke dia. Faham tak maksud dia? Okey. Maksudnya backlight. Okey, tangkap backlight ni ini adalah satu pantang larang dalam fotografer ni kan. Selalunya orang panggil seluit. Dia bukan seluit. Dia seluit. Seluit ni maknanya objek tu gelap sebab cahaya datang dari kita tangkap depan cahaya. Mendepani cahaya, bukan membelakangi cahaya. Selalunya kita kalau nak tangkap objek yang cantik, cahaya kena jatuh kepada objek. Tapi kali ni kita nak tangkap cahaya di depan tau. Tapi ada objek di depan. Ada di depan cahaya tu jadi objek kan. Supaya kita nak melangkaui satu-satu objek tu supaya dia tidak jadikan
jadikan objek tu diseluitkan. So kita ada angle-angle yang orang kata lari daripada cahaya tu untuk straight to the line daripada cahaya tu ke kita punya gadget lah. Maknanya kalau kita boleh adjust ada high angle atau low angle. Kalau low angle ni maknanya kalau cahaya tu datang daripada atas, selalu memang cahaya datang atas, bukan datang dari bawah kan. Kalau cahaya datang dari atas, mana kalau kita low angle sangat-sangat, kita akan sama dengan cahaya tu lah. Mana objek tu akan gelap lah. Itu pantang larang. Siapa akan tangkap objek tu dalam keadaan gelap kan. So kita kena ataskan sikit high angle supaya kita dapat, kita ataskan supaya kita cahaya datang dari depan dan menerangi objek. Dan kita melangkaui cahaya tu untuk tangkap objek pada kena cahaya tu. Objek tu kena cahaya tu. Mana kita lari daripada center of cahaya tu. Bagus ke kalau macam kita, bagus ke kalau kita nak tangkap gambar, maksudnya tangkap satu objek manusia, kita tangkap dari atas. Maksudnya dia akan menyebabkan objek manusia kita, orang akan menyebabkan dia ke bawah. Dan apa beza kalau kita tangkap daripada bawah dan nampakkan objek tu tinggi dari kita? Mana yang paling bagus sebenarnya? Okey, kebanyakannya untuk menangkap sekarang ni, untuk kalau formal dia, ada orang suka untuk tangkap high angle, ada orang suka low angle. Tapi kalau orang gemuk ni dia tak suka, kalau orang kurus pun dia takkan suka low angle ni. Sebab low angle ni akan nampak chin, akan nampak dia akan nampak besar, akan nampak pendek kan. So kesesuaian angle tu untuk sesuatu objek tu terpulang kepada permintaan orang yang suka dengan gambar kita. Kita kena memenuhi, kalau saya fotografer ni, kita kena memenuhi cita rasa orang yang kita nak tangkap gambar tu. Okey, ni Kak Yati kita ada tanya ni Kak Wadi. Dia kata shaking guana tu. Shaking guana. Okey, dulu kalau ada Sony ni memang anti shaking tu kan, handphone yang anti shaking tu kan. Okey. Shaking ni sebenarnya getar dia memang daripada tangan kita sebenarnya. So kita memang sepatutnya kita ni memang takkan terlepas daripada shaking ni. Takkan terlepas. Sebab itu orang gila gadget ni supaya mencari satu gadget yang dia minimizekan shaking tu. Banyak yang saya so iPhone ni antara bolehlah dikatakan minimizekan shaking. Banyak handphone yang orang kata kalau kita pakai akan nampak getar tu. Daripada daripada tangan kita lah yang tak bendua kan. Kita memang mengeletar, kita akan mengeletar, kita ada shaking. So handset ni pun dia kalau ada yang handset yang memudahkan kita untuk tak shaking tu, sebab itu orang gila kepada iPhone ni. Mungkin dia akan macam apa yang Wadi tangkap membuat video melalui handset ni, pakai iPhone dia lebih sebenarnya goyang je, kita lari, tapi bolehkan bolehkan minimizekan shaking tu. Sebab dambaan-dambaan yang disediakan ni lah orang mencari benda ni. Okey? Terjawab Kak Yati? Wadi pernah guna tak Android dengan maksudnya Wadi pernah guna Android dengan iPhone kan? Antara Android dan iPhone ni Wadi rasa yang mana okey? Terpulang. Yang mana okey? Okey, sebenarnya Wadi pernah pakai Oppo kan, Oppo 9 kan. Oppo ni kita macam mana tak? Okey, dalam iPhone dengan Android dengan ni Oppo, Xiaomi semua, dia ada kegebuan dia sendiri tau tak? Dia ada, bila orang kita tangkap gambar, dia takkan nampakkan kita punya skin tu original. Original. Macam kita ni sawo matang, dia akan nampak kita ni macam kulit kuning-kuning atau kegebuan kuning tu macam Chinese sikit. Dalam tone warna ni kita nak spesifik yang orang kata bila kita tangkap itu adalah real, betul tak?
Ha, bila kita tangkap, contohlah kita tangkap gambar kahwin orang Melayu, kulit dia sawo matang. Bila kita keluarkan daripada dia, kita kena nampakkan kulit dia memang sawo matang, bukan kulit dia kekuning-kuningan macam Chinese. So benda tu ada dipertikaikan dalam forum-forum kan. Kedetailan orang kata, bila kita tangkap orang Melayu ni memang kulit dia nampak macam sawo matang, memang nampak. Betul. So bila terjadinya blushing yang terlampau, orang akan kata benda ni edit. Betul tak? Tapi itu secara orang kata forum yang detail lah kan. Sebenarnya tak ada masalah pun. Antara endured dengan apa benda pun, yang penting teknik yang betul, membudayakan teknik yang betul, pemburuan cahaya yang betul, itu je yang dia punya point dia. Tak kira lah gadget mana pun. Okey, sini ada soalan Wadi. Kalau guna kamera DSLR, yang mana lebih baik? Guna manual focus kamera atau auto focus kamera? Okey, best tu soalan tu. Sebab Wadi daripada 14 tahun dulu, memang Abang Wadi memang diajar guna manual lah. Macam kita dulu lah, kita kalau test kereta kan kita diajar oleh manual. Bila kita bila kita terror manual, automatiknya auto tu akan sampai. Kan? So prefer Wadi untuk personal, Wadi cakap untuk menjadi seorang yang tahu everything professional, untuk mengajar diri professional, kita perlu pakai pada mulanya manual. Tapi untuk kebiasaan orang yang tak ada kepentingan dalam fotografi ni, just cuba dengan auto, insyaAllah okey. Tapi untuk belajar, try dulu guna manual. Untuk belajar ke arah fotografer yang lebih mendalam, perlukan manual lah. Okey. Apa yang tanya tu? Dia tak ada balas lagi. Okey. Macam mana? Okey. Wadi mesti, kalau tengok gambar-gambar Wadi semua cantik kan. Jadi mesti Wadi ada menggunakan orang kata apps juga untuk edit. Ada guna apps ke untuk edit gambar? Okey, Wadi tidak menggunakan sebarang app kecuali tool yang sedia ada dalam handset. Kalau tengok gambar-gambar yang Wadi tangkap adalah tool dalam handset, iaitu walaupun kalau ada filter yang ada dalam handset, itu saja. Tak pernah diajar untuk download untuk apps yang baru lah, apps yang ada di pasaran ni lah. Sebenarnya sebab itu nak latih diri supaya kan kita kadang-kadang kita masuk competition gambar kan, dia orang mempertikaikan apps yang ada ni. So bila kita latih diri kita untuk pakal benda yang ada ni, sebenarnya qualified untuk pertandingan atau competition gambar tu dia ambil kira. Okey. Ke Wadi nak tunjuk apa-apa skill kat sini? Okey. Kita boleh tunjuk satu kan. Macam mana Wadi kita ambil dengan gunakan teknik yang pemburuan gambar, bangun waktu pagi, tengok matahari, baca cuaca, okey. Kita ambil satu gambar kan. Kita Wadi tunjuk satu benda satu gambar contoh yang ada dalam handset ni jap Okey. Okey, kita tunggu Wadi cari dulu dia punya. Okey, kalau ada sesiapa yang nak tanya lagi Wadi, boleh utarakan, boleh letak dalam komen supaya Wadi boleh jawab sebelum kita berakhir sebentar lagi. Sebab kita pun belum lagi. Kalau Wadi rasa sombong nak sembang lagi, nak kongsi ilmu kita boleh panjang lagi lah. Okey, kita check dulu Okey, Wadi baru belajar ni. Belajar handset. Kita ambil satu contoh okey. Kita ambil satu contoh. Okey, ini gambar Instagram Wadi ke apa? Ini gambar daripada galeri. Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Keluar. Wadi select tu dia keluar dah kes. Sekejap tekan dulu. Dia tak keluar tu. Okey, sekejap Okey, adakah semua nampak gambar yang ada? Okey, gambar ada, tak ada masalah, cuma Wadi tak klik lagi. Start. Tak, maaf kalau terlambat. Okey, Wadi guna apa ni? Guna app apa ni untuk
connect telefon dengan PC? Okey, Wadi guna Star ABEM TV. Okey. Mirror apa ni? Mirror screen. Mirror screen. Tapi kalau dia tulis kat sini ABEM. ABEM ABEM TV. Okey, boleh tak Kes? Okey. Boleh? Keluar tak? Okey, jap. Wadi tak nampak Okey, dia Keluar keluar dah? tu. Keluar dah? Tapi dia tak connect dekat gambar Yes. Okey tu. Okey, kita ajar gambar satu ni Okey, gambar satu ni kita ajar. Okey, gambar ni tangkap pada waktu pagi dan kita tak edit apa-apa. Ini pure gambar, okey? Kalau sekejap Wadi. Kalau tengok dari sini daripada mata kat sini lah kan. Maksudnya Wadi tangkap membelakangi berhadapan dengan Berhadapan dengan cahaya. betul kan? Okey, maksudnya Cahaya tidak kena direct to kita punya kita punya kamera, tak kena. Okey. Dia hanya dia memang dia nampak, tapi kita cuba lari daripada center of cahaya tu untuk untuk kalau betul-betul kalau objek yang depan ni boleh jadi yang gelap, kalau objek pakcik ni yang duduk ni boleh jadi gelap. Kalau betul-betul dia kalau kita betul-betul straight dengan cahaya tu. Okey, Kes bersedia untuk kita edit gambar ni? Boleh. Wadi, kalau gambar ni melintangkan besar tak? Boleh melintang tak? Ke dia memang portrait ke? Sekejap kita tengok. Boleh tak? Gambar ni sekejap Kot boleh lah. Macam kalau melintang besar sikit lah gambar kan? Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Sekejap. Okey, dia minta kod lagi saya, Kes. Minta maaf semua. Ini yang terjadi. Ya. Okey. Sekejap. Screen mirror season 14 code. Okey. Maaf. B16 87 7. Okey, maaf gangguan, Kes. Macam mana? Okey, kejap kita tengok jap. Gelap Dapat dah? Dia masih tak. Sekejap. Okey. Minta maaf. Okey, masih dapat, Kes? Boleh dapat? Tak apa Wadi, gelap Gelap Okey dah. Ya. Try sekali. Okay, kita try. Okey. Okey, dapat Kes? Okey, open. Open new room. Sudah. Dia ada masalah sikit. Tak masuk Wadi. Sekejap. Dia selalu update untuk meminta password baru. Okey. Boleh? Gelap, tak boleh buka. Masih buka, tak boleh buka Sekejap kita tengok balik. Kalau dalam PC Wadi tak ada gambar-gambar lah. Dalam PC Wadi, sekejap. Sekejap Kes kita cuba. Cuba try. Okey. Kita start broadband. Yang ni dia dah keluar dah. Okey. Dapat tak? Keluar dah. Paparan dia tak ada. Dia cuma ada tu je. Okey, dah. Okey, kita start. Sebelum dia jadi merepek kita start. Okey. Okey, kita ajar, minta maaf kalau skrin kecil tapi boleh follow Okey, dia edit atas tu, kita just edit. Okey, dia akan keluar tool macam ni kan. Dia akan keluar auto. Sekejap, Wadi guna iPhone kan?
Okey, ini pengguna iPhone lah. Okey. Okey. Kalau macam Android biasa pun ada. Benda ni tool biasa ni mesti ada punya. Okey. Ada shadow, ada contrast, brightness. Dia macam auto TV lah, terang dan semua tu kan. Okey, kita tengok kita pakai brightness, kita ambil brightness sikit. Kita cuma tarik brightness sikit je untuk terangkan atau gelapkan. Kan? Kita nampak tak kesan dia? Okey, nampak? Okey, kita gelapkan. Sampai sini sudah. Okey, cukup. Dah cukup macam tu. Dan kita ambil seterusnya color saturation ni. Saturation. Saturation ni kita tarik sikit je. Saturation kita tarik sikit je. Okey. Okey dah. Dah memadai dah. Maksudnya kita cuma kat sini Wadi cuma guna dua je. Dua tu je. Satu brightness, satu saturation. Dua benda je dah jadikan gambar cantik Cukup. Daripada gambar asal yang pure punya gambar, asli punya gambar, kita tarik dua ni je. Kita tarik saturation dan brightness. Maksudnya tak perlulah melebih-lebih sebenarnya nak edit gambar sebenarnya kan. Tak perlulah filter semua. Dan sometimes orang mempertikaikan kita guna filter, tapi tak perlulah kita explain selebihnya. Kalau gambar ni membuktikan kita buat live ni, memang kita hanya menggunakan tool yang biasa untuk tarik. Macam kalau kita TV kan, kita adjust color TV. Kalau kita naikkan dia punya dia punya point dia, cukup madai. Kalau kita nak masuk competition gambar pun qualified. Untuk dipertandingkan. Kita tak masih lagi orang kata editing yang melampau, yang menyalahi. Kalau orang guna efek ni, banyak sekarang efek Lightroom semua kan. Maknanya kalau cari kita punya detail gambar ni, buat gambar ni, dia akan siasat tau gambar ni datang daripada mana, pure ke, tooling ke tak tooling. So kalau kita guna tool yang ada ni, insya-Allah qualified untuk masuk competition dan menang tu. Daripada aslinya gambar, boleh dipertandingkan. Faham? Okey Wadi, kita dah di penghujung rancangan kita. Penghujung topik kita. Okey, untuk yang terakhir sekali, apa kata-kata nasihat Wadi pada mereka yang minat dengan fotografi dan nak menjadikan fotografi ini suatu bisnes? Okey, fotografi ni antara salah satu bidang yang baik lah untuk dicukuri. Dalam orang kata dalam dimensi 2020 ni, kita merakam di setiap memori ni dengan mudah berbandingnya masa dulu. Tapi intelijennya, pandainya ibu bapa kita dulu, dia orang sempat merakam dan mengalbumkan di setiap momen atau detik kita. Dan kita waktu sekarang walaupun handset terlampau canggih, tapi kita tidak orang kata alfa ataupun lalai untuk mengalbumkan setiap memori yang ada. Kita cuma bubuh di dalam media sosial. One day kalau media sosial ni mungkin collapse ke, atau mungkin hilang, handphone kita mungkin hilang, memori tu akan hilang sekali dengan kita punya ni lah. Handset kita, gadget kita, memori kita akan hilang. So bijaklah untuk memorikan di setiap perjalanan kehidupan anda. Bijaklah untuk merakam di setiap momen anak-anak anda, keluarga anda dengan baik, supaya benda ni boleh terpahat dah ke generasi akan datang dan boleh diperlihatkan menjadi nostalgia di masa akan datang. Okey, itu dia panjang daripada Wadi. Wadi, terima kasih kerana melapangkan masa pada hari ini bersama dengan kita lah untuk berkongsi sedikit ilmu tentang fotografi. InsyaAllah mungkin ada di masa hadapan kita akan ajak Wadi lagi untuk santai-santai macam ni, boleh? Okey, terima kasih kerana mengundang saya. Terima kasih Balkis. Terima kasih kerana memberi orang kata slot ni kepada saya. Yang baik daripada Allah, yang buruknya daripada saya. Saya masih lagi kekurangan. Saya masih lagi mencari ilmu. So terima kasih berkongsi. Haraplah bermanfaat kepada komuniti setempat dan masyarakat kita lah.
Okey Wadi, kita nak bahas ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi di masa depan depan. Masa depan. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Yang